Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah binti Abdullah. Kitar semula didefinisikan sebagai proses mengumpul, memproses dan menggunakan semula bahan tersebut. Kitar semula menggunakan konsep 3R iaitu Reduce, Reuse, Recycle. Reduce bermaksud mengurangkan penggunaan, Reuse bermaksud menggunakan semula dan Recycle bermaksud mengitar semula. Tingkah laku masyarakat yang negatif dan kurangnya penglibatan masyarakat dalam aktiviti kitar semula adalah merupakan satu faktor penyebab kurangnya aktiviti kitar semula. Antara kesan buruk jika tidak mengamalkan aktiviti kitar semula ialah bumi akan dipenuhi sisa pepejal, negara juga akan mengalami pencemaran udara dan populasi haiwan juga akan berkurang. Oleh itu, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk mengenal pasti sama ada mahasiswa UTHM mempunyai kefahaman atau tidak tentang aktiviti kitar semula. Latar belakang masalah kajian ini adalah masyarakat yang memandang remeh terhadap ketidakseimbangan alam sekitar. Kemudian, masalah sampah sarap yang menjadi isu utama bagi pihak tertentu yang terpaksa membelanjakan jumlah wang yang tinggi untuk melupuskan sampah. Para pelajar merupakan antara penyumbang kepada penghasilan sisa pepejal. Antara masalah kajian yang dapat dikenal pasti ialah pembangunan dunia yang pesat memberi impak yang negatif terhadap alam sekitar. Yang kedua ialah aktiviti kitar semula adalah merupakan bukan aktiviti yang selalu dilakukan oleh rakyat Malaysia. Dan yang ketiga ialah sikap kesedaran dan keprihatinan terhadap alam sekitar sukar diterapkan di dalam diri mahasiswa. Persoalan-persoalan bagi kajian ini ialah yang pertama, apakah pemahaman dan pandangan pelajar UTHM terhadap program kitar semula? Yang kedua, siapakah di kalangan pelajar UTHM yang sedang terlibat di dalam program kitar semula? Yang ketiga ialah setakat manakah di dalam kalangan mahasiswa UTHM terlibat dengan program kitar semula? Dan yang terakhir ataupun yang keempat ialah apakah perbezaan latar belakang mahasiswa UTHM yang terlibat dengan tidak terlibat dalam program kitar dalam amalan kitar semula? Halo, saya Subhashini Velayutham. Objektif kajian kami adalah menjelaskan konsep kitar semula yang diamalkan di Malaysia. Objektif yang kedua ialah mengenal pasti aktiviti-aktiviti kitar semula. Yang ketiga ialah menganalisis aktiviti-aktiviti kitar semula yang diamalkan dalam kalangan pelajar Universiti Tun Usin On Malaysia. Kepentingan kajian kami adalah pelajar memberi kesedaran kepada para pelajar tentang kelebihan mengamalkan amalan kitar semula untuk membentuk persekitaran yang bersih dan sihat. Universiti mampu memupuk semangat jalinan antara universiti dan pelajar dalam pelbagai aktiviti-aktiviti kitar semula. Negara dapat mengurangkan pencemaran alam sekitar seperti pencemaran udara dan pencemaran bau. Seterusnya, skop kajian. Projek kajian lapangan ini dijalankan dalam kalangan pelajar-pelajar semester 2 sesi 2019 dan 2020 bagi kursus falsafah dan isu semasa Seksyen 29 Universiti Tun Usin On Kampus Parit Raja. Hipotesis atau jangkaan hasil kajian, tidak terdapat perbezaan yang signifikan dari segi amalan antara kumpulan pelajar kursus falsafah dan isu semasa Seksyen 29. Hipotesis alternatif juga terdapat perbezaan yang signifikan dari segi amalan antara kumpulan pelajar kursus falsafah dan isu semasa Seksyen 29 Universiti Tun Usin On Malaysia Parit Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada Puan Syakila dan juga rakan-rakan.
Saya Nur Nabila Nasuha binti Hizam daripada Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Pada hari ini, saya akan menerangkan mengenai kajian literatur yang berkaitan dengan tajuk tugasan projek kami, iaitu mengamalkan konsep kitar semula dalam kalangan mahasiswa Universiti Tun Hussein On Malaysia bagi menjamin kesejahteraan pada masa akan datang. Seperti mana yang kita tahu, kitar semula merupakan satu proses yang menggunakan pelbagai jenis kaedah. Antara kaedah yang digunakan adalah mengumpul, memproses, menggunakan semula bahan ataupun barangan tersebut yang tidak lagi dianggap mempunyai nilai. Selain daripada itu, kitar semula juga boleh didefinisikan sebagai satu proses pemulihan bahan buangan di mana bagi menghasilkan semula untuk menjadikan satu barangan ataupun produk yang boleh digunakan semula bagi tujuan asal maupun sebaliknya. Amalan kitar semula dalam kalangan mahasiswa universiti telah mendapat perhatian di peringkat dunia pada tahun 1990. Untuk pengetahuan semua, lebih daripada 300 institusi pengajian telah menandatangani Deklarasi Toleris pada tahun 1990. Deklarasi ini merupakan salah satu platform yang menggunakan konsep kelestarian dalam pembelajaran, penyelidikan dan juga operasi institusi pengajian tinggi iaitu IPT. Oleh yang demikian, pelbagai langkah dan juga aktiviti yang telah dijalankan di setiap institusi pengajian tinggi di dalam negara maupun juga di luar negara. Aktiviti kitar semula merupakan salah satu aktiviti yang mendapat perhatian di peringkat IPT. Untuk pengetahuan semua, IPT merupakan salah satu penyumbang utama untuk penjanaan sisa pepejal di mana sisa pepejal tersebut boleh dikitar semula melalui proses-proses tertentu. Sisa pepejal boleh ditarifkan sebagai suatu bahan yang tidak lagi boleh diguna pakai kerana ia tidak mempunyai nilai sebelum ia melalui proses akhir. Oleh yang demikian, aktiviti kitar semula merupakan salah satu kaedah yang sangat berkesan bagi mengurangkan lagi penjanaan sisa pepejal untuk proses pelupusan pada masa akan datang. Terdapat banyak IPT di dalam negara maupun juga di luar negara telah mengambil inisiatif bagi melaksanakan program amalan kitar semula. Namun, program yang dilaksanakan tidak mendapat hasil yang positif kerana ia hanyalah bersifat sementara. Pelbagai jenis kempen kesedaran telah dijalankan di IPT tempatan, tetapi kadar kesedaran dalam kalangan penghuni ataupun komuniti kampus hanya akan meningkat ketika kempen sedang dijalankan. Oleh yang demikian, terdapat banyak faktor yang menghalang perkara ini daripada berlaku. Yang pertama adalah kekangan masa bagi melaksanakan amalan kitar semula. Yang kedua adalah berkaitan dengan tempat kitar semula yang agak jauh daripada kampus. Sistem dan teknologi kitar semula yang mudah serta cekap perlu diperkenalkan kepada penghuni ataupun komuniti kampus. Ini adalah bertujuan bagi meningkatkan lagi kadar kesedaran mereka tentang amalan kitar semula. Seperti mana yang kita tahu, di Malaysia, sistem kitar semula mempunyai 3 aliran utama, iaitu 3 tong sampah yang berwarna jingga, biru dan juga coklat. Hal ini adalah bertujuan bagi memastikan barangan kitar semula dibuang mengikut klasifikasi yang telah ditetapkan. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Wahidah Mustaqim. Mulai 1 September 2015, pihak Jabatan Pengurusan Sisa Pepejal Negara
telah mewajibkan pengasingan siswa pekerja di rumah berdasarkan peraturan di bawah Akta Pengurusan Siswa Pekerja dan Pembersihan Awam 2007, Akta 627. Dalam merealisasikan hasrat kerajaan, Institut Pengajian Tinggi memainkan peranan mereka dalam mendidik mahasiswa mengenai konsep Kita Semula. Pelbagai faktor yang menjumbang kepada pembudayaan tingkah laku dalam pelaksanaan konsep Kita Semula. Hal ini kerana mahasiswa merupakan individu yang bertanggungjawab menjaga kelestarian kawasan dan Kolej Kediaman Universiti. Berdasarkan kajian Waste Plan 2008 dapat mengurangkan sisa pepejal pada tahun 2005 hingga 2008 dan pengurangan CO2 tahunan sebanyak 40,000 tan melalui Kita Semula. Rancangan ini memperkenalkan 3 langkah iaitu pencegahan penjanaan sisa, pengasingan rawatan dan hasil. Dalam mewujudkan program Kita Semula ini, pihak universiti haruslah menyediakan pusat pengurusan sampah. Dalam pengurusan sisa pepejal, faktor utama menjadi hambat ialah kos yang tinggi di dalam kutipan pengumpulan dan pengangkutan ke tempat pelurusan sampah kerana kekurangannya dari segi sistem pengurusan dan kekurangan tenaga kerja. Hai, nama saya Hanis Syazani binti Mat Nasir. Saya merupakan pelajar Fakulti Kejuruteraan Awam dan Alam Bina. Setelah melakukan kajian secara umum mengenai topik yang dipilih iaitu mengamalkan konsep Kita Semula dalam kalangan mahasiswa UTHM dapat menjamin kesejahteraan pada masa akan datang, kami memilih untuk melakukan kaji selidi atas talian dan mengedarkan kepada WhatsApp group yang dianggotai oleh 68 orang pelajar bersama seorang pensyarah. Terdapat 3 soalan objektif serta 2 soalan subjektif yang menumpukan tentang pengamalan konsep Kita Semula dalam kalangan mahasiswa UTHM demi menjamin kesejahteraan pada masa akan datang. Antara soalan objektif yang diajukan ialah kekerapan mahasiswa melakukan aktiviti Kita Semula, jenis aktiviti Kita Semula yang sering dilakukan oleh individu serta tarikh sambutan Hari Kita Semula peringkat kebangsaan. Seterusnya, soalan subjektif yang disediakan meminta mahasiswa menyatakan alternatif lain yang boleh diambil bagi mengelakkan pencemaran alam sekitar dengan barangan yang tidak boleh dikitar semula serta cadangan bagi mengekalkan amalan Kita Semula dalam kalangan mahasiswa. Setelah beberapa hari, kami mengumpulkan data kaji selidik tersebut dan mendapati 100% maklum balas. Rekod data ini dapat menghasilkan pelbagai pandangan dari setiap aspek tentang pengamalan konsep Kita Semula dalam kalangan mahasiswa UTHM. Pengumpulan data tersebut juga membantu dalam penghasilan laporan akhir. Kajian. Bagi mendapatkan data kajian, soal selidik dijalankan secara atas talian menggunakan aplikasi Google Form dan pautan link untuk ke Google Form itu telah diedarkan kepada kumpulan sasaran melalui aplikasi WhatsApp. Kumpulan sasaran ini melibatkan kesemua 68 orang mahasiswa dalam kelas falsafah dan isu semasa Seksyen 29. Dan kajian ini bertujuan untuk mendapatkan 100% maklum balas daripada kesemua mahasiswa yang terlibat. Soal selidik yang disediakan memfokuskan tentang amalan konsep Kita Semula dalam kalangan mahasiswa di UTHM. Kaedah ini dimulakan dengan sumbang saran dan perjalanan idea daripada kesemua ahli kumpulan. Dan setelah itu, analisis umum dijalankan satu persatu dengan kesesuaian idea tersebut dengan kajian ini. Setelah melakukan kajian secara umum mengenai topik yang dipilih iaitu mengamalkan konsep Kita Semula dalam kalangan mahasiswa UTHM dapat menjamin kesejahteraan pada masa akan datang, kami memilih untuk melakukan kaji selidi atas talian dan mengedarkan kepada WhatsApp group yang dianggotai oleh 68 orang pelajar bersama seorang pensyarah.
Terdapat 3 soalan objektif serta 2 soalan subjektif yang menumpukan tentang pengamalan konsep kita semula dalam kalangan mahasiswa UTHM demi menjamin kesejahteraan pada masa akan datang. Antara soalan objektif yang diajukan ialah kekerapan mahasiswa melakukan aktiviti kitar semula, jenis aktiviti kitar semula yang sering dilakukan oleh individu serta tarikh sambutan Hari Kitar Semula peringkat kebangsaan. Seterusnya, soalan subjektif yang disediakan meminta mahasiswa menyatakan alternatif lain yang boleh diambil bagi mengelakkan pencemaran alam sekitar dengan barangan yang tidak boleh dikitar semula serta cadangan bagi mengekalkan amalan kitar semula dalam kalangan mahasiswa. Setelah beberapa hari, kami mengumpulkan data kaji selidik tersebut dan mendapati 100% maklum balas. Rekod data ini dapat menghasilkan pelbagai pandangan dari setiap aspek tentang pengamalan konsep kitar semula dalam kalangan mahasiswa UTHM. Pengumpulan data tersebut juga membantu dalam penghasilan laporan akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ain Syakila binti Azizur Rahman seterusnya akan meneruskan lagi pembentangan ini dengan membentangkan hasil daripada kajian yang telah kami jalankan. Terdapat 3 objektif yang telah kami tetapkan bagi menjayakan kajian ini dan objektif yang pertama ialah menjelaskan konsep kitar semula yang diamalkan di Malaysia. Berdasarkan borang soal selidik yang telah kami sediakan, beberapa info penting berkaitan dengan kitar semula yang telah tersebut ialah pengertian konsep kitar semula, konsep 3 R yang diamalkan ketika aktiviti kitar semula iaitu reuse, reduce dan recycle, logo kitar semula dan juga tong-tong kitar semula yang mempunyai warna yang berbeza. Hal ini dapat dibuktikan seperti rajah tersebut. Untuk dijawab oleh responden dalam borang soal selidik ini. Dan soalan yang berkaitan dengan objektif yang pertama ini ialah, bilakah tarikh sambutan Hari Kitar Semula Peringkat Kebangsaan? Hari Kitar Semula Peringkat Kebangsaan disambut pada 11 November setiap tahun. Dan hasil daripada kajian ini mendapati bahawa hampir 1 daripada 4 orang responden tidak berjaya menjawabnya. Namun, kadar peratusan mahasiswa yang mengetahui tarikh sambutan Hari Kitar Semula Peringkat Kebangsaan menunjukkan sebilangan besar majoriti mahasiswa masih mengetahui dan sedar tentang aktiviti kitar semula di Malaysia ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Frizana Amira daripada Fakulti Kejuruteraan Mekanikal dan Pembuatan ingin membentangkan objektif yang kedua. Objektif kedua pada kajian ini adalah untuk mengenal pasti aktiviti-aktiviti kitar semula yang dilakukan oleh mahasiswa UTHM. Salah satu soalan yang diajukan kepada mahasiswa UTHM adalah tentang kekerapan mereka melakukan aktiviti-aktiviti kitar semula pada skala 1 hingga 5. Seperti yang dilihat pada rajah sebelah, cara konklusinya kita boleh lihat kekerapan para pelajar melakukan aktiviti kitar semula yang tertinggi ialah pada skoran 3 iaitu bersamaan 45.3% bersamaan 35 orang daripada 75. Ini juga diikuti dengan skala 4 dan 5. Selain itu, kami juga turut mengajukan soalan tentang aktiviti kitar semula yang dilakukan oleh mereka. Secara konklusinya, aktiviti kitar semula telah dilihat sebati dalam kalangan mahasiswa UTHM. Pernyataan ini boleh dibuktikan apabila kekerapan tertinggi mahasiswa UTHM melakukan aktiviti kitar semula ialah pada skoran 3 dan ke atas. Seterusnya, mahasiswa UTHM juga dilihat melakukan pelbagai aktiviti-aktiviti kitar semula, terutamanya menggunakan barangan terpakai. Saya Nurul Ashiki binti Razani. Saya akan membentangkan keputusan yang ketiga berdasarkan objektif kajian yang ketiga iaitu menganalisa aktiviti-aktiviti kitar semula yang dilakukan dalam kalangan pelajar UTHM. Berdasarkan soal selidik yang dilakukan, terdapat pelbagai cadangan pelajar. Antaranya adalah memperbanyakkan bilangan tong sampah, mengadakan kempen, pertandingan inovasi dan sebagainya. Berdasarkan soal selidik tersebut, peratusan tertinggi cadangan pelajar adalah sebanyak 32% iaitu mengadakan kempen atau program persedaran berkenaan program kitar semula. Peratusan kedua tertinggi adalah
sebanyak 30%, iaitu memperbanyakkan bilangan tong sampah atau mengadakan tempat khas untuk kitar semula di kawasan Kolej Kediaman maupun fakulti. Perkara ini boleh diambil perhatian oleh pihak Kolej Kediaman dan pihak fakulti untuk memperbanyakkan bilangan tong sampah di kawasan fakulti dan kawasan Kolej Kediaman. Warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Amira binti Omar. Saya akan menerangkan bahagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama ialah amalan kita semula sangat penting dalam kalangan mahasiswa. Kesimpulan yang kedua ialah amalan kita semula dapat mengekalkan kebersihan dan keindahan alam. Kesimpulan yang ketiga ialah melatih aktiviti kita semula dapat melatih diri seseorang menjadi seorang yang bertanggungjawab. Yang keempat ialah amalan kita semula ini juga dapat memupuk rasa cinta akan alam sekitar. Sekian, terima kasih.